A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatul anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa binatil qabul wa husulil ma'mun wa binatil shifa' min kulli amradi wa binatil qada'i hawajid dunya wal akhirah وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala mu'allif wa hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain. Amin. Allahumma amin. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا العطاء ما دام عطاء فإذا صار رشوة في الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركه يمنعكم الفقر والحاجة. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Naim. Daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah pemberian itu selama ia sebagai pemberian, tetapi apabila ia sudah menjadi suapan pada pandangan agama, maka kamu jangan mengambilnya. Namun kenyataan kamu tidak akan dapat meninggalkan suapan itu kerana kamu takut fakir dan kamu takut berhajat dan kamu sangat berhajat untuk mengambilnya. Alhamdulillah. Hari ini kita membaca tentang hadis 40 berkenaan dengan peristiwa akhir zaman. Hadis yang ke-11 di bawah tajuk rasuah berleluasa. Jadi inilah yang diperkatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasuah akan berleluasa dan kita akan takut untuk nak meninggalkan rasuah kerana takut miskin dan kita sangat-sangat berhajat dengan duit itu ataupun apa saja nilaian yang rasuah itu sendiri. Ini yang Nabi bagi tahu. Di sini disebutkan oleh guru kita semua, di akhir zaman budaya suap akan menjadi di masyarakat dan wang mempunyai kuasa untuk membeli pangkat dan kedudukan, dan wang juga diperlukan untuk mendapatkan kelulusan dari pihak yang berpangkat dan berkuasa. Inilah yang berlaku pada zaman kita di seluruh dunia. Kadang-kadang kita rasa sebenarnya orang yang merasuah untuk kepentingan sesuatu dan dia berjaya dapat, sebenarnya dia manusia yang paling rugi, dan dia sebenarnya bukanlah manusia yang berjaya. Dia sebenar-benarnya adalah manusia yang gagal. Dia bertopeng di sebalik rasuah, di sebalik sesuatu yang telah berlaku demi untuk kepentingan diri dia sendiri. Selepas itu mula dia mendabik dada mengatakan, aku berjaya, aku layak, akulah patut menang, akulah itu, akulah ini. Hakikat yang sebenar-benarnya, sebelum nak jadi kemenangan itu, maka berlakulah unsur-unsur rasuah ini sendiri. Tak kiralah rasuah dari segi apa sekalipun, dari segi kewangan, dari segi kebendaan, dari segi jawatan, berbanyak-banyak segi. Mungkin mereka akan berkata macam ni, saya tak rasuah, saya bagi hadiah. Nawaitu kita tu Allah yang maha mengetahui. Dan setentu-tentunya
orang yang memberi rasuah itu, walaupun bertukarlah ayat sebagaimana ayat sekalipun, dia mengetahui apa tujuan dia tadi tu, yang dia rasuah tu apa tujuan dia. Di mana-mana lah, di mana-mana. Kalau di zaman kita jangan cerita zaman yang dah lepas, zaman jahiliah dulu, tidak, zaman kita hari ini. Di mana-mana kita pergi, dengan alasan tak apalah, kita cuba, kita guna bahasa, kita kautim lah, boleh kautim tak? Di dunia kita lepas, di dunia kita lepas, di akhirat kita akan disoal Allah Ta'ala. Dan sungguh pun dosa yang kita dah buat, kita buat rasuah dan sebagainya, kita mohon ampun pada Allah Ta'ala, insyaAllah Allah ampunkan. Tapi pada diri kita, kita jangan lupakan dosa itu. Dosa itu mesti menghantui diri kita untuk kita sentiasa beristighfar pada Allah Ta'ala. Kita tidak boleh rasa lega, oh aku dah taubat dah, maknanya dosa ni dah padam. Jangan, kita jangan rasa lega dalam bab tu. Wang telah menjadi Tuhan yang disembah oleh setiap orang yang tamak dan rakus. Memang kalau kita tengok hari ini di setengah-tengah negara ataupun di dalam Malaysia sendiri, ada yang terpaksa, anak itu terpaksa untuk menjual harga diri untuk sesuap nasi. Dan ini berlaku, belum lagi di negara-negara lain, ini di negara kita sendiri. Terpaksa demi untuk sesuap nasi. Walaupun ketika mereka itu ditahan dan sebagainya, mereka kata dia tahu salah. Tapi bagaimana, siapa yang nak bagi makan ibu, nak bagi makan ayah, nak bagi makan adik-beradik? Maka dia terpaksa melakukan tu. Sedih. Kita sedih. Kita tak nampak. Kita tak nampak. Bila mana kita duduk di atas, kita jarang tengok di bawah. Ini saya bercakap ni bukan bertujuan pada sesetengah individu, tidak. Pada kita semua sekali. Semua sekali. Kadang-kadang kita tak sedar, kita terlupa. Mungkin kadang kita tak boleh orang bercakap dengan kita cara yang macam ni, kita tak boleh terima. Nanti asal sikit kau cakap aku, asal sikit kau cakap aku. Tak, ini kita bukan cakap siapa-siapa, tak. Nabi dah bagi tahu 1400 tahun dahulu akan berlaku perkara ni. Saat kita sebelum duduk di atas, yang di bawah ni semua kita kawan, semua kita kenal, semua kita sayang, semua kita. Bila kita duduk di atas, telefon pun dah malas kita nak jawab, nak tengok pun dah malas. Semua ada, kena ada Allah. Wang telah menjadi Tuhan yang disembah oleh setiap orang yang tamak dan rakus. Dalam keadaan yang demikian, orang sudah tidak malu dari orang lain dan hilanglah rasa hormat menghormati. Bukan kata nak dapat kedudukan dari satu sudut jawatan yang bagus. Kedudukan dalam agama sendiri pun kadang-kadang kita melibatkan unsur-unsur yang rasuah macam ni. Kita tidak rasuah dari segi wang ringgit. Dia panggil istilah kita mengampu. Mengampu. Kalau bahasa saya sendirilah, kita panggil kipas. Tengok cara kipas tu macam mana. Kuat kipas ni cepatlah naik. Lambat kipas ni lambatlah naik. Tu. Mereka yang dikipas tu sedar, tapi lalai dalam jawatan, lalai dalam sanjungan. Mereka suka disanjung. Orang yang suka disanjung ni senang, nak kipas dia senang. Sahabat-sahabat saya yang ada yang ikut live ni, yang kerap ikut ni, mereka memahami apa yang perbicaraan ni, mereka memahami. Sebab bila kita di bawah, kita tahu apa yang berlaku di atas. Jadi yang di atas akan tahu apa yang berlaku di atas lagi. Tapi oleh sebab kadang-kadang bila duduk dekat singgasana kayangan yang sangat sedap, dia terlupa. Jadi semuanya memerlukan wang ringgit. Jadi pada mereka, engkau boleh aku beli, kau boleh aku beli. Jadi bila perkataan boleh beli, bermakna
selesailah tu, habis. Maka ketika itu dalam Al-Quran pun disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, jangan menjual agama ini dengan harga yang murah. Bukan bermakna jual Al-Quran tu harga murah, tak. Mereka sanggup mengubah hukum demi untuk kepentingan individu sendiri. Islam mengatakan ini tak boleh. Oh tak apalah, ini kita tak, hiburan ni bukan, Islam kata tak boleh sebab bercampur lelaki dan perempuan dan tidak menutup aurat dan sebagainya. Oh, kita tak perlu pada terlampau syariat, terlampau ikut syarak sangat. Kita boleh ada sikit toleransi. Tak ada. Dalam Islam tak ada macam tu. Tapi oleh sebabkan kadang-kadang kedudukan, jawatan, maka kaburlah segala-galanya. Mungkin ada yang marah saya bercakap macam ni, tapi apa nak buat? Inilah Nabi bagi tahu kita. Cara saya menyampaikan dalam bentuk yang macam ni di keadaan kita zaman ini, dalam keadaan umur saya, dalam keadaan pengalaman hidup, itulah kita mengetahui. Setengah-setengah orang akan menyampaikan melalui pengalaman mereka sendiri. Banyak lagi kalau nak cerita bab rasuah ni, banyak lagi. Banyak. Sehingga kan ada sampai satu tahap perkara itu maksiat. Tapi rasuah juga. Rasuah. Rasuah bukan, rasuah nak sama-sama dengan kemaksiatan tu. Ada. La ilaha illallah. Banyaklah kita beristighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Inilah kadang-kadang bila kita baca hadis-hadis macam ni, barulah kita sedar, oh, salah akulah ni berlakulah Covid, salah akulah ni berlakulah banjir, salah akulah ni berlaku gempa, salah akulah ni berlaku itu, berlaku ini. Salah aku kaya, aku lupa orang miskin, banyaknya anak yatim, banyaknya orang miskin, banyaknya fakir miskin, makan kat tong sampah, cari kat tong sampah, tunggu orang bagi makan. Oh ya Allah, aku bersalah sebab aku duit banyak tapi aku terlupa aku tolong orang-orang yang dekat. Yang orang yang dekat pun dah kaya-kaya. Tapi itulah, bila mana adanya iman, insya-Allah kita akan akur. Sebab agama ini bukan ikut apa kita punya suka, tak. Agama bukan bagi Allah Ta'ala, Al-Quran itu tersusunnya Al-Quran tu bukan ikut apa kita punya suka, tak. Bukan apa kita punya mahu, tak. Apa yang dikehendak agama, itulah kehendaknya, bukan kehendak kita. Jadi kita cuba nak ubah. Oh ni boleh lah, ni boleh, ni hadiah. Ni bukan rasuah, ni hadiah. Yang rasuah 10-20 ringgit kita nampak. Tu belum lagi rasuah yang siapa yang berani mengaku kalau mereka dah pernah makan rasuah? Ada yang berani mengaku. Saya pernah makan rasuah, saya mohon maaf, saya mohon ampun, mengaku. Itu pun nak menang. Kita nak menang. Tak, saya tak pernah rasuah, saya bersih. Dalam keadaan yang demikian, orang sudah tidak malu dari orang lain dan hilanglah rasa hormat menghormati. Yang penting dapat wang. Maka musnahlah akhlak, runtuhlah segala budi, dan yang wujud hanyalah kezaliman dan penindasan dari setiap lapisan terhadap lapisan yang memerlukannya. Bismillah. Alhamdulillah. Kata guru kita semua, Syekh Abu Zaki Hafizahullah Ta'ala, ketika bercerita tentang hadis ini, kata beliau, orang yang minta rasuah itu adalah orang yang paling jahat dan tak malu. Orang yang paling jahat. Sebab itulah kadang-kadang kita jangan melihat satu benda itu mudah. Nak menaik satu keadaan tu bukan senang, susah. Susah.
Hadis yang seterusnya, sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Ini terkaitlah dengan rasuah tadi. Bila dah belajar dengan rasuah, maka amanah itu akan hilang.